Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ij'alna min ahli syafa'ati wa ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, saudaraku hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita buka pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama kita hadiahkan bacaan suratul Fatihah kepada junjungan besar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum kerabat baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para alim ulama, para pejuang Islam, kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, juga kepada pengarang kita Al-Kabair Asy-Syaikh Al-Zahabi dan juga panel penterjemah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, tuan-tuan puan dan jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan limpah kurnia-Nya. Masih lagi kita diberikan ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berada di rumah-Nya. Alhamdulillah, dalam keadaan hadirnya kita hari ini, dikekalkan kesihatan kita, diberikan nikmat kekuatan, dipelihara iman dan takwa kita. Masih lagi kita menjadi pilihan Allah untuk meneruskan pengabdian dan ketaatan sebagai hamba yang menyembah selayak-layak Tuhan. Sesungguhnya Tuhan yang berhak disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan dan puan, apa yang ada pada kita sekarang ni merupakan pemberian yang terbesar oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri dan teruskan berdoa minta ke Allah agar apa yang kita terima daripada segala pemberian Allah hari ini, keimanan, Islam, sihat, kekuatan ni, Allah Ta'ala terus kekalkan pada diri kita semua sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan Allah SWT, alhamdulillah, insya-Allah pada malam ni kita sambung lagi pengajian kita menggunakan kitab ringkasan Al-Kabair. Kita masih lagi berada pada dosa yang ke-17 di bawah tajuk penganiayaan dan kezaliman pada muka surat 102. Dan pada pertemuan kita bulan lepas, kita berhenti pada awal muka surat 107. Masih lagi kita membicarakan tentang kezaliman, pembalasan dan juga apa yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba Dia yang berlaku zalim. Satu saja saya nak ulang siar balik tuan-tuan, wa ma rabbuka bizallamin lil abid, dan Tuhan kamu tidak sekali-kali akan berlaku zalim kepada hamba Dia. Kalau hari ini kita hidup atas jalan kenikmatan, dalam jalan keimanan, atas jalan yang bawa kita untuk dekat kepada Allah, ini adalah hasil usaha kita. Kita faham, kita korbankan masa, kita korbankan segala-gala sebab kita tahu agama itu dia akan berada di tempat yang paling atas. Apa pun yang berlaku, kita ada isteri, kita ada anak-anak, kita ada mak ayah, kita ada tanggungjawab. Bila mai waktu kita dengan Tuhan, kita tahu apa kita kena buat. Dan kalaulah hari ini kita bebas melakukan dosa dan maksiat serta kemungkaran, jangan kita salahkan Allah kerana kita yang pilih jalan tersebut.
Kalau sampai umur sekarang ni tak boleh nak fikir lagi, tak boleh nak tahu lagi kata kita buat ni benda yang salah, bermakna kita memang tak mau ikut apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka kalau kita dikenakan azab dan sebagainya, jangan salahkan Allah, sebab Allah tidak pernah zalim. Yang tu yang kita tengok pada bulan lepas. Baik, kita nak sambung hari ni tuan-tuan, pada perenggan kedua di muka surat 107 insya-Allah. Wahab bin Munabbih berkata, seorang penguasa yang zalim telah mendirikan sebuah istana. Datang seorang wanita tua yang miskin ke tempat yang berdekatan dengan istana. Lalu dia mendirikan sebuah pondok di sebelahnya, yakni istana itu, untuk menetap di situ. Pada satu ketika, penguasa yang zalim itu menaiki kenderaan dan berjalan-jalan mengelilingi istananya. Ia melihat pondok wanita itu dan berkata, milik siapakah pondok ini? Ada yang menjawab, milik seorang wanita miskin untuk menetap di situ. Kemudian penguasa itu menyuruh orang merobohkan pondok itu. Ketika wanita tua itu datang dan melihat pondoknya telah roboh, lalu ia bertanya, siapakah yang merobohkan pondokku? Seseorang menjawab, raja itu. Dia melihatnya lalu merobohkannya. Maka wanita tua itu mendongakkan kepalanya ke langit sambil berkata, wahai Tuhanku, jika saya tidak ada, di manakah engkau? Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Sayyidina Jibril alaihi salam untuk membalikkan istana penguasa tadi serta orang yang ada di dalamnya. Maka Sayyidina Jibril alaihi salam pun turut melaksanakannya. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dah tengok sebelum ni tuan-tuan, antara kesan kita duduk kat dunia daripada kezaliman yang kita buat ke orang, doa orang yang dizalimi tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kata apa dah tuan-tuan, jangan cari penghalang macam mana pun. Kalau kita perkena orang, kita aniaya orang, kita sakiti orang, kita susahkan orang, sekali orang kat tangan ke Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bersama dengan orang tersebut. Meskipun orang tersebut sampai tahap tak sembah Allah, dia kafir, dia satu orang ahli maksiat, dia ahli fasik. Tapi bila dia melakukan dia kena kezaliman, dia dizalimi tuan-tuan, walaupun dia jahat, walaupun dia kufur, walaupun dia tak sembah Allah, walaupun dia derhaka ke Allah, tapi asbab kezaliman, Allah akan duduk dengan orang yang dizalimi. Cerita yang kita baca sebentar tadi membuktikan bahawa bagaimana keadaan seorang wanita tua yang hilang tempat tinggal tanpa sebab dirobohkan oleh sang raja, tanpa bertanya, tanpa ambil tahu. Bila sebut raja ni, makna kata wanita tadi ni rakyat dia. Orang yang dia kena bertanggungjawab. Dia nampak pula rakyat dia susah. Dia rasa mungkin pondok tu buruk, mencacatkan pandangan istana dia, diminta roboh. Maka powernya ayat wanita ini, jika saya tidak ada, di manakah engkau? Pondok tu dirobohkan dalam keadaan perempuan tu, wanita tua ni tak ada di pondok dia. Dia main-main tengok habis dah ranap siap dah. Maka dia mengangkat tangan dalam meminta kepada Allah, bagaimana benda ni berlaku ketika aku tak ada, di manakah engkau? Kenapa kezaliman sedang berlaku di sini? Lebih kurang macam itulah ayat dia. Dan akhirnya istana tadi dimusnahkan dengan kehendak dan izin Allah, sebab kezaliman telah pun berlaku. Tuan-tuan, hari ni kita tengok kezaliman yang besar tak berhenti-henti di hadapan mata kita. Nun di Palestin sana. Kita ni orang bawah ni tuan-tuan, orang yang tak ada kuasa ni tuan-tuan, sedih tengok. Geram. Tak larat menangis tuan-tuan. Tanpa berperi kemanusiaan, saudara seakidah kita sedang dibom, sedang dibunuh tuan-tuan. Hari-hari tuan-tuan. Hilang makanan, hilang tempat tinggal, hilang keperluan asas, hilang ahli keluarga, hilang pekerjaan. Tapi tuan-tuan, dalam keadaan macam tu pun, betapa tenangnya penduduk Palestin. Tuan-tuan perasan tak? Sedih, mereka sedih, kita nampak mereka sedih. Tapi bagaimana ketenangan mereka tu tuan-tuan, dalam berada dalam keadaan tersebut, kita pun nak heran. Siap yang boleh bergembira dengan kematian ahli keluarga, dan dia mengakui bahawa ahli keluarga dia itu syahid. Dia memuji Allah. Bila lihat rumah dirobohkan, puji Allah.
Kalimah-kalimah yang bermain di bibir mereka. Hasbunallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Tuan-tuan, iman orang Palestin, tuan-tuan, kalau kita tengok lah ni dengan kita, mungkin kita mewah, mungkin kita kaya, mungkin kita hebat, tapi iman kita jauh ketinggalan, bertiang-tiang. Dan mereka, tuan-tuan, hanya mengadu kepada Allah. Rumah mereka dirobohkan, hasbunallah. Di hadapan mereka, mak ayah mereka, adik-beradik mereka, anak pinak mereka, hasbunallah. Mereka serah diri mereka kepada Allah, tuan-tuan. Kita yakin, tuan-tuan, kita yakin Allah akan turunkan bantuan dia. Bila, bagaimana, Allah saja yang tahu. Tapi kita yakin, tuan-tuan, sebab orang Palestin sedang dizalimi. Bahkan kezaliman yang dialami oleh penduduk Palestin bukan saja didoakan oleh mereka, bahkan didoakan di seluruh alam. Dan kita nampak antara benda-benda positif, tuan-tuan, ribuan orang Islam di Amerika masuk Islam. Ribuan orang kafir di Amerika masuk Islam. Tuan-tuan boleh buka tengok live TikTok, live Instagram dan sebagainya. Mereka pun daripada asal ni, tuan-tuan, tak berapa nak sokong Palestin, tapi bila tengok terlalu kejam sangat, kerajaan mereka keluarkan bilion-bilion pergi tolong Israel. Dan mereka tengok bagaimana video orang Palestin dibandingkan dengan video Israel, tuan-tuan, yang akhirnya mereka terima Islam. Mereka pegang Quran di tangan. Ribuan mesej duk tanya, kat mana kami nak dapatkan Quran, macam mana nak beli Quran. Mungkin musibah di Palestin, tapi sinar hidayah ke seluruh pelosok alam disebabkan betapa hebatnya iman orang Palestin. Maka, tuan-tuan, ternyata kezaliman ni dia takkan boleh lari mana. Bila sekali kita menzalimi orang, orang yang dizalimi itu angkat tangan minta Allah Ta'ala adili kita, tuan-tuan, maka bersiaplah untuk kita mendapat penyesalan dunia dan akhirat. Tak untung pun buat zalim ke orang, tak untung aniaya orang, tak untung langsung. Bahkan kita akan terus menerima kerugian demi kerugian. Baik. Ketika Khalid bin Barmak dan anaknya dipenjarakan, anaknya bertanya, "Wahai ayahku, bagaimanakah kita boleh sampai dibelenggu dan dipenjara, padahal sebelumnya kita hidup dalam kemuliaan?" Ayahnya menjawab, "Wahai anakku, doa orang yang dizalimi berkumandang sepanjang malam. Kita telah melupakannya, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak demikian." Kita dah tengok dah bab ni lama dah, tuan-tuan. Dia mula dengan ayat Quran, dia mula dengan hadis, dia mula dengan qaul-qaul sahabat, dan sekarang ni dia ambil cerita-cerita selepas daripada tu. Apa yang berlaku kepada alim ulama umat Islam selepas pada zaman Nabi SAW. Satu orang yang hidup dia mewah, hidup dia berpangkat, berharta, dia dengan anak dia dipenjarakan. Maka anak dia tanya, "Pak, oi, kenapa kita sampai kena masuk jail ni? Kita ni bukan ada pengaruh ke? Kita ada kuasa, kenapa kita masuk kat sini?" Akhirnya ayah dia mengakui, doa orang yang kita duk aniaya ni, kita duk zalim orang ni, doa mereka berkumandang. Asbab doa tu lah Allah Ta'ala hantar kita main masuk sini. Hak tu kalau sedang, alhamdulillah sedang, dan bertaubat dan berbetul balik dan jumpa orang yang dia pernah zalim tu, dia pernah aniaya tu, minta maaf. Kalau tak sedang sampai ke mati. Kalau duk berasa kita ni betul sedia, sedangkan memang kita duk zalimi orang. Zalim ni, tuan-tuan, bukan dalam bentuk kata menyakitkan semata-mata, dalam bentuk fizikal semata-mata. Tak, tuan-tuan. Apa saja yang hak orang yang kita tak beri atau kita ambil, bukan kita ambil, tak beri pun, termasuklah daripada janji-janji yang pernah kita sebut, itu juga dikira sebagai zalim. Hari tu kita dah bang, jangan duk janji lebih kurang, terutama dengan anak. Anak buat perangai sikit, kita bawa, okey, dah, jangan nangis, jangan buat perangai, sekali bawa pergi beli aiskrim. Dia sebut tu tujuan nak bagi anak diam, nak bagi cucu senyap. Kan? Lagi saya Iwan buat beli aiskrim, tak apa dah, jangan menangis. Anak tu pun diam, tak nampak, lupa kali sikit, aiskrim ke mana, apa ke mana. Kita ada satu perjanjian dengan dia.
Kita jangan gunakan penipuan untuk nak menutup benda-benda yang macam tu, tuan-tuan. Kita akan disoal di hadapan Allah. Tanda orang munafik, apabila bercakap, dia bohong. Apabila janji, dia mungkiri. Macam tu kalau kita duk buat, walaupun dengan anak cucu, dua benda munafik kita dah buat. Jaga-jaga, kan? Walaupun kita anggap benda tu sebagai helah. Tak kira lah apa kita guna bahasa pun. Helah ke, apa ke, nak bagi budak ni diam ke. Tapi jangan buat dalam bentuk yang macam ni. Kalau dah sebut, laksanakan. Kalau tidak, kita zalim. Sebab budak-budak ni kita tahu, dia pun ni cepat lupa. Kan, Zai dia duduk menangis, kita pujuk-pujuk, dia pun diam, kita nak bagi lupa, kita buka TV ke apa ke, dia tak teringat dah. Kita yang merencanakan supaya dia tak ingat apa kita janji kat dia. Kita yang rancang. Tapi Allah Ta'ala tak pernah tidak. Benda tu Allah akan tunjuk balik. Nak jawab apa? Ya Allah, saya nak bagi anak cucu saya diam. Ya Allah, takkan nak cakap tu. Kalau nak bagi dia, ada cara dia. Cara lain melambak lagi. Pasal apa? Dengan cara berjanji yang tak ditunaikan. Dengan cara kita menzalimi keturunan kita sendiri. Walaupun sekecil benda tu, tuan. Dia zalim ni, dia bukan kira kecil besar. Dosa tak kira kecil besar. Macam arak. Minus botol dapat dosa, minus titik pun dapat dosa. Hukuman dia sama. Tak kira lah setitik ke sebotol. Sama juga dengan kecil. Oh, kalau kecil tak apa. Benda kecil-kecil ni tak apa. Mana boleh. Hak tu kadang-kadang benda yang selalu berlaku di antara kita. Yang kita tak sedar. Ianya juga satu kezaliman. Dah janji mesti tunaikan. Walaupun ketika tu anak tu dah diam, dia tak sebut apa, kita senang, kita yang janji, bawa dia pergi beli. Apa tuan-tuan ingat, anak isteri kita, anak suami kita tak tuntut nanti kat kita kat akhirat. Jangan lupa fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Yang cerita kat akhirat nanti tak ada dah keturunan nasab-nasab ni. Kat dunia kita ada nasab, kita ada keturunan. Kalau kita buat carta, kita naik ke atas mak ayah kita, naik kepada tok-tok nek kita, bawah kita turun dengan isteri kita, anak-anak cucu kita apa semua, boleh buat carta. Akhirat tak ada carta. Akhirat tak ada nasab. Akhirat nafsi. Isteri boleh tuntut kat suami, suami boleh tuntut kat isteri, anak-anak boleh tuntut kat mak ayah. Ini semua termasuk di dalam kezaliman. Jangan buat main, tuan. Apa perasaan kita apabila yang duk tuntut ni nak ambil pahala kita, orang yang dulu kita tatang, yang kita sayang, isteri kita, anak-anak kita. Tapi nak buat macam mana? Akhirat bukan tempat nak bersujud, nak cari amal ibadat. Tak dah. Akhirat ni tempat nak menerima pembalasan. Apa yang Allah Ta'ala sebut, apa yang Allah Ta'ala nak, benda tu kita kena terima dengan pasrah. Jangan sampai kita jadi orang yang rugi di sana. Saya ambil sikit daripada kitab asal, tuan-tuan. Berkata Hakim bin Yazid, aku tidak pernah takut kepada sesiapa pun, seperti takutku kepada seseorang yang aku menzaliminya. Padahal aku tahu benar-benar bahawa tiada sesiapa pun yang dapat menolongnya daripadaku selain Allah saja. Orang itu lalu mengucapkan, hasbi Allah, memadailah aku ada Allah. Nanti Allah akan menghuraikannya antara aku dengan engkau. Ni ulama-ulama sebut ni, antara benda yang menakutkan diri mereka, tuan-tuan, bila mereka zalim orang, mereka aniaya orang, mereka melakukan kesusahan kepada orang. Sebab bila orang ni pula, dia jenis beriman, bila dia menerima kezaliman macam tu, dia sebut hasbunallah atau hasbiyallah. Dia serah kemasalahan dia itu kepada Allah. Dia minta Allah tolong uruskan kezaliman yang sedang menimpa diri dia. Maka ulama tadi berkata, Allah akan huraikan apa yang berlaku. Allah akan settlekan semuanya. Dan kita sebut juga sebelum ni, saya nak sebut berkali-kali, tuan-tuan. Ulama pesan, hindarkan diri daripada melakukan dosa melibatkan manusia. Sebab syarat taubat bertambah. Satu syarat yang duduk di tempat pertama, dapatkan kemaafan manusia.
Tu media-media sosial bercambah tuan-tuan, orang duk cakap ikut dan. Tak kira lah dari segi kepentingan politik ke, dari segi kepentingan kerabat ke, dari segi kepentingan harta kekayaan ke. Dia nak sapu, dia sapu siapa pun. Dia tak kira mufti ke apa ke, tok-tok guru, alim ulama, dia tak kisah dah. Dia nak kata, dia kata. Semua kata-kata ni tuan-tuan, kalau betul tak apa. Bukan maksud tak apa ni boleh mengata ke orang. Kurang-kurang ringan lah sikit. Tapi kalau kata tu benda yang tak betul, benda umpat, benda fitnah tuan-tuan, zalim. Dan benda ni mungkin untuk kita, alah saya tulis pun lepas 2-3 hari hilanglah komen tu. Tuan-tuan, di sisi Allah, benda tu telah pun dimaktubkan sebagai benda yang akan dihisab. Di sisi malaikat dah tercatat rapi. Wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada apa yang dilafazkan, yang dilakukan, melainkan semuanya dicatat raqib dan atid. Jangan tak? Benda ni akan bawa balik masalah kat kita. Penat cari pahala tuan. Hari ni tuan-tuan pergi kerja okey. Pergi kerja, balik kerja dengan hujan-hujan, apa penat-penat lah, apa berhenti tepi jalan lah, apa pakai baju hujan, peluh-peluh basah. Balik main rumah sampai maghrib awal, kelang kabut main duduk di situ tuan. Dapatlah Allah bagi selungguk pahala. Kat akhirat selungguk ni ambil baik orang. Orang dapat macam tu tuan, dapat buta-buta, cemeh, kering-kering yang dapat pahala kita. Sebab apa? Sebab kita punya pasal. Kita juga yang buat supaya pahala kita pergi kat dia. Tuan-tuan sanggup ke tengok depan mata pahala nanti Allah ambil pahala kita bagi ke orang? Tuan-tuan sanggup ke? Hari tu kalau kata bila kita tengok keadaan tu ditambah pula depan mata kita, neraka ni nampak depan mata, julangan api dia tuan-tuan, panas dia tu dah mula merasa tuan-tuan. Waktu tu duk mula nak tunduk, nak sujud, Allah larang, bangun. Hang nak tunduk, hang nak sujud buat apa? Sini bukan tempat ibadat. Bangun. Sini tempat menerima pembalasan. Tempat ibadat hang dah lepas dulu, aku bagi tempo ke hang. Apa pun hang tak buat, hang cari benda yang menyusahkan hang. Nak kata apa tuan? Itu kita duk sebut selalu, kita lah yang tentukan nasib kita. Syurga neraka sebenarnya pilihan tu di tangan kita. Kita memang duk pilih syurga, mana ada orang sebut nak pilih neraka tuan. Cuma ada 1-2 lah yang pernah dengar, kalau aku pergi neraka pun ada masalah pun. Amboi, kebal sungguh kan. Cerita macam neraka tu dia pernah pergi Isra' tengok pula kan macam mana kan. Kita sebut nak pergi syurga kan, perbuatan kita seiring tak dengan apa yang kita sebut nak pergi tu. Saya sendiri pun tuan-tuan sebut nak pergi syurga, minta ke Allah syurga, tak pernah sebut pun. Bahkan bila sebut nama neraka, minta Allah lindung pada jadi api neraka. Tapi perjalanan ni kadang-kadang nampak macam tak seperti yang disebut. Nampak berlawanan. Ya, kita lemah. Ya, kita ada masalah. Kita ada kesilapan, kesalahan. Taubat. Berhenti. Minta maaf. Jangan buat dah. Itu jalan dia. Ini ulama pesan. Mereka punya takut kalau dosa mereka melibatkan manusia. Baik tuan-tuan. Tengok pada kitab kita. Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, pada hari kiamat nanti, orang yang zalim akan bertemu dengan orang yang dizalimi di atas titian yang dijadikan di atas neraka Jahannam, yakni as-sirat. Ia akan memberitahukan kepada orang yang zalim itu kezaliman yang telah dilakukannya. Orang yang dizalimi itu tidak akan meninggalkan si zalim sehingga ia mengambil semua kebaikan si zalim. Setelah kebaikannya habis, maka dibebankan kepada si zalim kejahatan orang yang dizalimi sehingga akhirnya ia akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling bawah. Hari ni kita jumpa dah hadis Nabi tuan-tuan. Dan kita pun dah bagi tahu dah, hisab ni ada 2 fasa. Fasa pertama, amal ibadat kita sewaktu kita hidup di dunia. Tengok dosa pahala kita tele betul-betul, okey puas hati. Fasa kedua, siapa-siapa yang kita pernah buat masalah nak tuntut pada hari itu, semua akan keluar. Tang itulah yang disebutkan di sini, pahala kita
ambil bagi ke orang sampai kering, tak ada apa dah, pahala dah clear, orang duk ada lagi nak tuntut, ambil dosa orang tok kat kita. Hebatnya kita. Hebatnya orang yang zalim. Kira Allah tak lepas tuan, tak lepas. Jangan risau tuan-tuan, kalau hari ni orang zalim kat tuan-tuan, apa tuan-tuan kena buat? Sabar tuan. Walaupun saya tahu sebutan sabar ni senang pada tukang menyebut, kena baru tahu. Kan? Pandai-pandai cakap sabar, tak kena kat hang tak apalah. Apa lagi nak cakap tuan-tuan? Nabi SAW pun suruh kita bersabar. Dan orang Palestin sendiri pun mereka tahu apa yang berlaku sekarang ni dengan tanpa bantuan pada mana-mana pihak. Mereka kata kami kena bersabar. Sebab sabar tu saya tuan-tuan, kunci. Memang sabar ni sakit tuan-tuan, tapi dia punya nikmat dia nanti kita aja yang tahu. Nak cerita tak reti tuan. Kalau hari ni orang buat apa-apa kat kita, orang perkena kita, orang tipu kita, orang ambil hak kita dan sebagainya tuan-tuan, sabar tuan. Habis-habis tak mampu sabar, mengadu kat Allah. Jangan mengadu kat makhluk. Jangan mengadu kat Facebook. Mengadu kat Allah. Kalau tuan-tuan betul-betul nak Allah Ta'ala tolong, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebut selalu. Ya Allah, aku serah kepada Engkau. Cukuplah Engkau yang ada pada aku. Kau tahu apa yang berlaku kat aku, Ya Allah. Bantu aku, Ya Allah. Aku dizalimi. Tuan-tuan sebut macam tu, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok siapa Allah nak buat. Allah takkan duduk diam, tuan-tuan. Nabi dah bagi tahu clear, Allah takkan duduk diam. Percayalah, Allah sendiri mengaku Allah takkan bersama dengan orang yang zalim. Dan moga-moga kalau kata dengan sabar nanti tuan-tuan, di akhirat Allah Ta'ala akan beri kemuliaan kepada kita. Tapi jalan yang paling terbaik sebenarnya, dia bukan sekadar sabar saja, dia sertai juga dengan memaafkan. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Hak ni kira tok wali main level lah. Kalau tuan-tuan dizalimi, tuan-tuan boleh sabar, tuan-tuan boleh maaf, tuan-tuan ni kira tunggu sayap tumbuh nak terbang lah. Memang tok wali lah ni. Sebab setakat ni manusia yang tak pernah membalas satu kejahatan pun, walaupun kejahatan yang dilakukan untuk sepanjang tempoh yang panjang tuan-tuan, yang saya kenal seorang saja. Nama dia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sendiri pun tak boleh gitu tuan. Kita mungkin boleh forgive, tapi sukar untuk kita forget. Bila tak boleh forgive tu jadi macam hari ni macam nak maaf, esok macam nak geram balik. Kan? Macam tak jadi maaf balik. Dia jadi gitu. Kalau kita kata sabar ni dah berat tuan-tuan, memaafkan tu lebih daripada sabar. Tapi orang yang boleh memaafkan kesalahan orang tanpa tuntut apa-apa tuan-tuan, dia memaafkan kerana Allah. Allahu Akbar. Mudah dia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi benda ni beratlah. Biasanya orang memaafkan ni orang yang iman yang kental. Orang yang betul-betul hidup dia faham agama, dia pegang dengan agama sungguh-sungguh, orang ni akan faham. Tuan-tuan pernah perasan tak satu cerita di Amerika? Satu orang yang membunuh seorang anak orang Islam. Dia ada live kan? Lepas tu pemuda ni ditangkap dan sebagainya, kemudian family ni masuk court, bapak dia cakap, bapak dia kata apa? Abang yang hang buat ni bukanlah hang nak buat anak aku pun, aku tahu syaitan yang duduk dengan hang lain buat apa semua. Last sekali bapak dia kata, aku dan keluarga aku hari ni maafkan hang. Hakim kafir, hakim pun terkedu, tak kata apa. Macam mana anak hang kena bunuh, hang boleh relax maafkan macam ni saja. Tauladan daripada ajaran Islam telah membuka beberapa hati yang duduk dalam tu untuk bersyahadah terima agama Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat dah sebenarnya. Kita jangan pandang side negatif saja, kita ambil side positif dia.
Cuma kita pastikan apa yang kita ikut dalam pengajian kita ni tuan-tuan, jangan berlaku zalim, jangan ambil hak orang, jangan aniaya orang. Hari ni kita ada tuan-tuan, tak cukup lagi ke? Cukup insya-Allah. Tak cukup, minta ke Allah. Tak cukup, usaha keras lagi. Tawakal ke Allah. InsyaAllah Allah bagi. Jangan ambil hak orang. Jangan dengan kita nak senang, orang lain susah. Oh, hak tu cari pasal. Betul-betul cari pasal. Kut dalam pekerjaan kita dan sebagainya, jangan pilih kasih tu kita sebutkan. Pilih kasih juga salah satu bentuk kezaliman. Pilih kasih dengan anak. Di mana pun duk usung yang sulung tu. Anak-anak lain buat tak tahu. Nak layan hak sulung. Sebab apa? Kita dah rapat dengan dia lama, kita dah apalah. Dia pula kebetulan dia bijak pandai. Hak dia tak berapa nak jadi, hak tu je nampak cerdik sikit pun. Oh, duk usung, duk puji, duk angkat hak tu lah. Sampai banding-banding, tengok abang apa. Tengok abang apa. Sikit-sikit duk tengok kan. Tengok kau apa. Nak arak apa? Apa pun tak boleh nak tolong. Oh, condemn mereka pula tuan. Kita menzalimi anak-anak. Kita abaikan hak, kita ada double standard dengan anak-anak. Tak apa. Kat dunia boleh buat. Kena pula kita mak pak kan. Anak-anak ni fahamlah mak pak dah itu tak boleh nak lawan. Lawan satgi neraka. Tak apa. Anak-anak sabar. Tunggu ke akhirat. Tuan-tuan ingat Allah nak lepas? Allah tak lepas tuan. Dia istilah derhaka bukan ada pada anak saja nah. Dia juga ada pada mak dan ayah. Kena ingat tu. Kita duk dengar selalu anak derhaka. Jarang kita dengar mak dan ayah derhaka. Tapi istilah tu wujud. Cuma pengadilan dia payah nak berlaku kat dunia. Pengadilan dia banyak akan berlaku di akhirat. Sebab Allah lebih tahu siapakah mak ayah yang derhaka pada anak dia. Oh, sampai tahap macam tu tuan-tuan, cerita bab zalim ni. Dia terlalu besar, dia terlalu umum. Maka mintalah kepada Allah supaya Allah Ta'ala jaga perlakuan kita. Apa saja yang kita buat sepanjang hidup, kita tak melakukan kezaliman. Baik tuan-tuan. Disebutkan bahawa Kisra, Raja Parsi, melantik seorang guru untuk mengajar dan mendidik anaknya hingga si anak menjadi seorang yang terpelajar. Pada satu hari, guru itu memanggil dan tanpa sebarang kesalahan, dan tanpa sebab, guru itu memukulnya dengan sangat kuat. Anak itu berdendam dengan gurunya sehingga ia besar dan ayahnya meninggal dunia. Ia diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya. Maka ia pun memanggil gurunya agar menghadap lalu berkata, "Apa yang menyebabkan kamu memukulku pada hari itu dengan pukulan yang kuat dan menyakitkan tanpa sebarang kesalahan dan tanpa sebab?" Guru itu menjawab, "Dengarlah wahai raja. Ketika kamu telah mencapai tahap pendidikan yang tinggi, saya sedar bahawa kamu akan diangkat menjadi raja untuk menggantikan ayah kamu. Kerana itu saya ingin agar kamu merasakan bagaimana sakitnya pukulan dan kezaliman, supaya nanti ketika kamu berkuasa, kamu tidak menzalimi seseorang pun." Raja pun berkata, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan." Lalu raja pun memberikannya hadiah dan membiarkannya pulang. Seorang guru mengajar anak raja, tak duk satu hari, panggil mai, pukul betul-betul. Pukul sungguh-sungguh. Anak raja ni tak buat salah apa pun. Kerja sekolah semua siap, sekolah main awal, tak melawan, tak tidur dalam kelas. Tak duk kena teribai. Jadi geram. Dia pula merasa dia anak raja. Kan, aku ni anak somebody ni, bukan kata anak orang biasa, anak raja. Nanti baik tu, hang tunggu hang Zat. Rupanya benda tu duduk dalam hati dia sampai dia besar. Pak dia meninggal, dia ganti pak dia. Antara benda awal yang dia buat, dia panggil balik cikgu dia ni. Cikgu ingat tak dulu? Tak duk, cikgu panggil saya, cikgu tibai saya sungguh-sungguh. Ni saya ingat baiklah, sakit ni duk rasa baiklah. Saya nak tahu pasal apa tak duk panggil saya pukul aku tu. Sakit tahu tak? Pasal apa? Saya nak tahu hak tu ya. Tolong cerita Ustaz. Maka cikgu tu kata, "Wahai raja," dulu anak murid lah, dah jadi raja, dia panggil, "Wahai raja, kalau hang boleh rasa sampailah sakitnya dari sebab yang hang rasa aku zalim hang, ini pengajaran aku untuk hang. Hang jangan zalimi rakyat hang, sebab macam ni lah sakit yang mereka akan rasa kalau hang buat lebih kurang dengan mereka.
Alhamdulillah raja ni faham. Rupanya guru aku ni satu orang yang sangat jauh pandangan dia. Dia nak ajak aku satu benda yang sekarang ni baru aku tahu apa tujuan dia. Diberikan hadiah yang cukup lumayan dan dipersilakan, dibiarkan guru dia tadi pulang. Asal dia nak panggil tu nak hukum. Tak puas hati. Ni cerita pemimpin, tuan-tuan. Siapa-siapa pun kalau nak jadi pemimpin, tuan-tuan, jangan zalim. Jangan zalim. Cakap mesti ditunaikan. Apa yang disebut mesti dilaksanakan. Tuan-tuan kalau jadi ketua tak kiralah apa-apa organisasi. Daripada sekecil-kecil JKKKKK ke ataupun daripada apa-apa organisasi lah. Persatuan penduduk ke, kan? Ataupun yang tu dah kita ambil yang kecil-kecil, tak mahu besar-besar. Hak tu pun jangan zalim. Apatah lagi hak besar-besar. Apatah lagi hak melibatkan urusan kewangan dan sebagainya. Tuan, pangkat ni sebenarnya satu benda yang berat. Berat, tuan-tuan, pangkat ni. Sebab cukup mudah kita nak melakukan kezaliman dengan pangkat. Kita ada kuasa, tuan. Oh, kuasa ni lazat, tuan. Satu orang Islam pernah sebut dalam parlimen, lazatnya kuasa ni. Sungguh, tuan, dia lazat tang mana? Dia boleh buat apa saja dia nak buat. Dia bebas. Power dia kat tangan dia. Tapi dia lupa, kuasa yang dia dapat tu, dia dapat daripada yang maha berkuasa. Yang maha berkuasa perhati, hang baru dapat besar ni, hang belagak serupa hang ni Tuhan lah. Hang tunggu hang, Ustaz. Umat Nabi SAW, keistimewaan ni tuan-tuan jangan lupa, tuan. Antara keistimewaan umat Nabi SAW, apabila kita melakukan kesalahan berat, tuan-tuan, Allah Ta'ala tak balas kita lala tu. Umat-umat terdahulu, tuan-tuan tengok. Kaum Lut, kaum Ad, kaum Madian, mereka buat salah. Kesalahan yang mereka buat dulu ni, dah ni kita dah buat dah, tuan-tuan. Kaum Lut dengan gay dia. Sekarang berlambak, tuan-tuan. Berlambak gay. Kan? Kaum yang duk berzina dulu. Ada tak? Sekarang zina, tuan. Allah. Punya teruk zina sekarang. Orang dulu minum arak. Orang lah pun minum arak. Orang dulu tak sembah Tuhan. Orang lah pun tak sembah Tuhan. Tapi orang dulu, tempoh mereka tu sat ya. Tak mau juga, duk buat juga benda larang, terus azab turun. Settle satu kampung, satu negeri, satu negara, settle. Nabi Nuh AS banjir dia settle satu dunia. Selamat, salin balik. Tapi kita sampai sekarang bala ni tak turun-turun. Asbab berkat doa Nabi SAW. Supaya kita mendapatkan tempoh untuk bertaubat kepada Allah. Ada waktu nak perbetui diri kita. Jadi tuan-tuan, kita tak tahu tiba-tiba Allah boleh turunkan azab dia kepada kita. Kita tak mahu, tuan-tuan, jadi macam ni, tuan. Bersepah. Biarlah kita hidup dalam keadaan Allah rahmati kita selalu, Allah redai kita, tuan-tuan. Tak untung pun kalau kita hidup dalam laknat dan kemurkaan Allah. Sikit lagi insya-Allah, tuan. Di antara kezaliman adalah mengambil harta anak yatim. Allah, hak ni pun, tuan-tuan. Telah disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu ketika ia diberi pesanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takutlah olehmu akan doa orang yang dizalimi, kerana antara dia dan Allah tidak ada penghalang. Ini Nabi pesan kat Sayyidina Mu'az radhiyallahu anhu yang kita sebut tadi, tuan-tuan. Takutlah, Nabi kata, takutlah hang dengan doa orang yang dizalimi. Doa dia waktu tu mustajab sungguh-sungguh. Memang tak ada halang apa pun. Tak ada malaikat yang mampu nak tolak doa tu untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, cerita anak yatim ni, tuan-tuan, jangan buat pasal. Allah dah sebut dalam Quran siap-siap, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, ni dalam bab kita nak bincang ni, makan secara salah,
Bukan harta dia, bukan hak dia. Dia terima amanah untuk jaga harta satu orang anak yatim. Dia gabui harta tu. Dia guna untuk diri dia. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Dia ni sedang menyuapkan bara-bara api neraka ke dalam perutnya. Kira harta dia makan tu seolah-olah itu bara-bara neraka yang masuk dalam perut dia. Hak tu nanti yang akan menggelegak, membakar dia daripada dalam diri dia di neraka Allah. Tak cukup dengan tu. Wasayaslawna sa'ira. Dan kami akan bakar, panggang, hanguskan dia di dalam neraka sa'ir Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak yatim ni antara fast track nak masuk syurga, tuan. Kalau tuan-tuan jumpa, tuan-tuan tahu tempat tuan-tuan ada anak yatim, tak kira lah anak menakan tuan-tuan ke, anak jiran ke, atau siapa-siapa yang tuan-tuan tahu anak yatim, ayah dia meninggal ataupun mak ayah dia dua-dua meninggal, tuan-tuan. Hidup ni nampak susah. Tuan-tuan pergi tolong, tuan-tuan bagi bantuan. Nak raya tuan-tuan bawa beli baju, nak sekolah tuan-tuan bawa beli baju, kadang-kadang mungkin tuan-tuan ada dapat gaji bulanan, tuan-tuan bagi sikit duit belanja kat dia dan sebagainya. Tanya apa yang dia perlukan, tuan-tuan cuba sempurnakan keperluan dia, tuan-tuan. Nabi SAW kata, orang yang jaga anak yatim, dia dengan aku dalam syurga macam ni. Apa maksud macam ni, tuan-tuan? Pertama, dia ada dua maksud yang kita boleh faham. Maksud pertama, dia akan duduk dekat dengan Nabi SAW. Kira macam ni cerita dekat. Macam kita nak buat, oi saya dengan dia macam ni. Kita faham lah kan? Oh rapat sungguh ni. Kena nak amat lagi rapat, dia naik atas ni pula. Tu jadi lain lah. Duduk tepi lah. Ni rapat ni. Kami memang best friend pada dulu ni. Nabi kata orang yang jaga anak yatim, dia dengan aku macam ni. Pertama, nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada hari mula kita masuk syurga, tak ada pengakhiran. Hari-hari kita boleh tengok wajah Nabi SAW. Hari-hari. Tak ada ending, tuan-tuan. Hari-hari. Tiap-tiap hari. Anak yatim. Yang kedua, kita antara penghuni syurga Firdaus Allah. Sebab bila duduk dengan Nabi, Nabi berada dalam syurga Firdaus. Syurga yang paling tinggi, syurga yang paling banyak nikmat, syurga yang dalam dia bukan hanya ada Nabi SAW semata-mata, dalam dia ada Nabi-Nabi, ada Rasul-Rasul, ada orang-orang soleh. Kita tiba-tiba hak kutu tepi jalan ni, tuan-tuan kan? Semut hitam yang tak ada apa. Asbab kita jaga anak yatim, Allah bawa kita duduk dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dan Nabi kesayangan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imagine, tuan-tuan. Imagine. Antara cara nak tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak duduk dengan Nabi, nak pandang wajah mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, carilah anak yatim, jaga kerana Allah. Dia bukan maksud kita jaga tu dia kena berjaya, tak, tuan-tuan. Kita ambil tahu hal dia. Macam mana kita duk jaga anak kita, makan, pakai apa semua, jaga satu dua anak yatim yang kita tahu, tuan-tuan. Allah. Sampai macam tu Nabi sebut kebesaran bela anak yatim, tiba-tiba kita boleh jaga, kita pergi rembat harta dia, tuan-tuan. Jangan cari pasal, tuan. Teruk, tuan-tuan, teruk cerita dia, sangat-sangat teruk. Takut-takut yang lebih ditakutkan, tuan-tuan, yang lebih teruk, tuan-tuan, pada dia disebabkan kita makan harta anak yatim itu, maka kita tidak ada tempat dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita duk kata kalau jaga duduk dalam syurga selamanya, kita khianat, kita zalim, kita duduk dalam neraka tak keluar-keluar selama-lamanya. Dibakar, dipukul, disakiti, diseksa, hancur lebok, habis terburai semua, tuan-tuan. Jadi elok balik,
Disiksa balik, hancur lebok teburai, jadi elok balik, disiksa balik. Lagu itulah duk berulang-ulang sampai bila. Tidak ada pengakhiran. Allahu Akbar. Moga Allah jauhkan kita daripada ahli neraka Allah SWT. Amin. Maka tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Jadi kita tengok tuan-tuan, tak ada sebab dah lagi untuk kita nak buat zalim tuan-tuan. Tak ada tujuan dah. Saya nak pesan sekali lagi kat saya dan tuan-tuan, kalau kita ada orang yang pernah kita zalim tuan-tuan, orang tu masih hidup, pergi jumpa segera, minta ampun, minta maaf, minta alai. Minta dia lupakan semua, dia halalkan segala-galanya kepada kita. Selagi dia tak maafkan kita, dia tak halalkan segalanya, Allah Ta'ala takkan terima taubat kita. Pergi kena cakap, ingat tak dulu ni, pernah abang kata rumah hang ada orang pecah masuk, habis hilang duit hang apa semua. Hang cerita kat aku pun buat terkejut. Akulah yang pecah tu. Bak aku kawan dengan hang rapat, aku tahu tak mana tingkat hang yang elok, tak mana rumah hang yang nak masuk apa semua, aku tahu. Aku yang buat. Walaupun waktu hang cerita kat aku tu, aku tak tahu aku nak mengaku ke tak, tapi lah ni aku dah menyesal dah, aku nak mengaku kat hang. Hang tak guna punya kawan lah, tak apalah, katalah apa pun. Hang katalah apa pun kat aku, betul aku jahat. Lah ni aku dah tak mau buat dah benda tu. Aku nak taubat ke Allah, aku nak minta maaf kat hang. Biasanya tuan-tuan, gentlemannya satu manusia yang berani mengaku kesalahan, orang akan lembut. Tak apalah, benda pun dah lama dah. Hari tu aku hilang 10,000 ya, maaf aku main balik 10,000 tu. Kena bagi ya tuan? Bagi ya. Sebab maaf tu nak elakkan kita daripada dijilat neraka Allah. Kena pula kita balas barang dia, pada bagi balik. Oh dah halal macam tu. Mujuk dia minta tu, kena-kena, oh hang mengaku lah ni, aku rakam ni, saat aku bawa pergi balai polis, hang pudak. Jadi panjang cerita pula. Tuan-tuan, kalau perlu sampai tahap macam tu, pergilah tuan-tuan, jumpa, mengaku. Ni dia jumpa kan, kita pernah pecah husuk pun dah pergi apa? Ni Ahmad, ni apa-apa salah silap kosong-kosong semua-semua zahir batin dunia akhirat Oh tak jadi. Dia pergi cerita kosong-kosong, kawan tu apa? Dia ni duk tak duk main kosong-kosong lah apalah, bukan raya pun. Dia pun tak tahulah apa punca kan. Kena cerita apa yang kita buat. Takut lah nak cerita, sehari dia marah saya. Waktu hang buat kat dia, hang tak fikir dia punya susah. Hang tak fikir dia punya sedih. Lah hang takut pula dia marah. Padahal kalau dia marah pun, kalau orang buat kat kita tu, kita nak duk gelak, nak angkat julang dubuh atas kepala, kita pun marah. Macam tu lah tuan-tuan. Minta maaf banyak-banyak. Jangan ambil tahu benda yang tak keperluan dengan kita tuan-tuan. Orang duk komen politik ke, orang duk komen apa ke, tuan. Jangan komen. Walaupun tuan-tuan ada pegangan politik sendiri, tak sub terang mana tuan-tuan pun, jangan komen. Tambah-tambah melibatkan penghinaan kepada parti lawan. Jangan. Tuan-tuan komen saja. Bila tuan-tuan duk tag tu tak ada apa lagi. Tuan-tuan enter saja, benda tu masuk dalam media sosial, orang lain dah mula tengok. Ni, tang sini dah siap enter sama dah. Dah siap digazet dah dalam ni. Tunggu hari yang nak bicarakan. Sekian-sekian hari, pada hari sekian, tarikh sekian, waktu sekian, tempat sekian, kamu telah mengeluarkan komen yang sekian-sekian. Yang mana komen ini adalah satu benda berbentuk ribah, berbentuk fitnah. Dicatatkan oleh malaikatku. Mengaku tak? Tak mengaku. Allah tayang balik. Tu, hang duk tulis tu apa dia? Jangan kan? Cukup-cukup dah. Jaga jari, jaga lidah, jaga amal kan? Cukup-cukup dah, pakat nak mati belakang dah kita ni, nak mati dah, tak lama dah. Semoga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada perkara-perkara yang semikian insya-Allah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya berhenti setakat ni dulu. Insya-Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Selepas ni insya-Allah tuan kata tak apa, kita boleh selesaikan pada bab menzalimi ini. Kita ada dua lagi subtopik, melewatkan membayar hutang, juga menahan mas kahwin dan nafkah. Satu yang saya nak abang tuan, nanti kita cerita lain. Dalam bab hutang ni, dalam bab hutang, Allah Subhanahu Wa Taala sangat memberatkan hamba dia dengan hutang. Maksud memberatkan, Allah Taala takut kalau hamba dia ni terlibat dengan hutang. Sehingga kan
ayat tentang hutang itu menjadi ayat yang paling panjang di dalam Quran. Ayat yang terpanjang ayat 283 surah Al-Baqarah. Semuka daripada atas sampai bawah 15 baris, satu ayat ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin. Allah ajak kita tentang hutang. Dia 2 muka surat lah sebelum habis surah Baqarah. Tuan-tuan kalau rajin, tuan-tuan badik, tuan-tuan tengok terjemahan ayat tu. Macam mana nak hutang, berapa kita kena ada saksi, kena tulis, kena tu, kena ni. Allah ajak clear bab hutang. Sebab hutang ni tuan-tuan, kalau kita mati dalam keadaan berhutang, walaupun kita mati syahid di jalan Allah, berjihad, nyawa kita hilang disebabkan kita pertahankan agama Allah, syurga belum tentu milik kita selagi kita ada hutang. Tergantung. Sampailah Allah Ta'ala yang akan menyelesaikan. Allah tengok bagaimana Allah nak selesaikan. Itu juga termasuk dalam kezaliman. InsyaAllah kita akan tengok dengan detail pada pertemuan yang akan datang. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang buruk itu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf tersalah bahasa, tersilap kata. Tuan-tuan dan puan, kalau ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan malam ni, balik lagi pakat cerita, kongsi-kongsi dengan isteri kita, suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang baik bila kita faham, kita sampaikan. Manfaat ilmu akan lebih meluas, dan bila kita cerita ke orang, ajak ke orang tentang kebaikan, orang amalkan. Selama mana ianya diamalkan, selagi itu kita akan terus diberi pahala yang mengalir oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun dah mati, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat akan terus memberi bantuan pahala kepada kita insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa hadha wa billahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma akhrijna an dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب الفضل وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي كل بلاد المسلمين وفي كل مكان وفي كل زمان يا أرحم الراحمين. وصل الله على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.